Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu bab 5, rangkaian dalam teori graf. Di dalam ni kita akan belajar bagaimanakah anda mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Apakah yang anda faham tentang subgraf? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Suatu graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G, iaitu bucu H adalah subset bagi bucu G. Kemudian tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G, iaitu ni dalam bentuk simbol lah. Tepi-tepi. Kemudian pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Secara ringkasnya, suatu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Suatu tepi dalam graf G bersama-sama bucu dikaitkan ialah subgraf bagi graf G. Setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. So jadi kita tengok contoh 9. So dia kata kat sini, tentukan sama ada rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4 ialah subgraf bagi graf G. So ni adalah graf G. So jadi kita comparekan ni, rajah 1 dengan graf G. So jadi PS, so ni I5, so ni PS, ni I5. So jadi jawapan dia adalah ya, kerana bucu tepi untuk I5, ini bucu tepi ni, I5 ni adalah sama, I5 dengan ni I5. So ni PS, ni pun PS. So jadi kita boleh kata I5 ni adalah subset bagi bucu I1, I2, I3 dan sampailah I5 lah. Bilangan tepi. Ni tepi ya, I1, I2 ni tepi. Dan bucu PS adalah subset bagi PQRS. Adalah sama. Kita tengok rajah 2. Rajah 2 dia punya gegelung I2. Ni PS. Tapi kita tengok I2 ni. I2 ni dekat yang graf G, dekat sini, dekat Q. Tapi ini dekat P. So bukanlah, tidak, kerana kedudukan I2 bukan pada bucu Q. Kalau I2 ni dekat sini, ya betul. Tapi ni sekarang ni I2 ni berada pada P. Yang sepatutnya I2 ni kat sini. Sepatutnya kat sini, tapi dia letak dekat P. So bukanlah. Kemudian kita tengok rajah 3. Rajah 3 comparekan dengan yang ni. Ni PS, dah sama. Tetapi dunia tepinya lain. So jadi ini sepatutnya I5, tapi dia sini I3. So bukan. So tidak, kerana tepi yang mengaitkan bucu PS adalah bukan I3. Lepas tu kalau tengok Q2, Q sama. Q sama dan I2. Kemudian untuk rajah 4 pula, kita comparekan bucu dunia tepi I1 sama, I5 sama, yang ini tak sama, I3 dengan I2 tak sama. Lepas tu yang gelung ni pun tak sama dengan I3. Lepas tu yang I4 samalah. So jadi tidak, kerana tepi gelung dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan bucu R adalah salah. Inilah yang dekat Q ni kan, ni Q I2, ini Q ni I3. So itu tentang contoh 9 lah. Sekarang kita pergi kepada apakah yang anda faham tentang pokok. Pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Graf mudah iaitu tanpa gelung atau berbilang tepi. Kemudian semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Mesti ada satu tepi sahaja. Dan semua bucu tu mesti berkait. Kemudian C, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak dengan 1. Bilangan bucu sama dengan N. Dan bilangan tepi, katakan sini 10. Bilangan tepi akan jadi 9 lah. 10 tolak 1 dia akan jadi sini. Contohnya dalam salah sila keluarga, ialah diperkenalkan oleh Arthur Kelly tahun 1857. Dah lama dah ni. Ini adalah contoh pokok.
Okey, rajah 1 menunjukkan suatu pokok kerana semua bucu berkait. Yang ni kan, bucu ni A, B, C, D, E ni semua berkait. Kemudian setiap bucu dikaitkan satu tepi saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia tak ada A, E, A, B. Dia tak macam E, B tak ada. So jadi dia masih satu bagi satu saja. Dan tidak ada gelung atau berbilang tepi. Okay, so jadi tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Dan bucu dia ada 5. Okay, so kalau ada 5, tepi mesti ada 4. Dia tolak 1 bilangan dia. Okay, kemudian kita tengok rajah 2. Ini contoh bukan pokok. Okay, sebab kita tengok ni, sebab B, E ni bersambung. Kalau A, B, C, D, E yang sama atas. Tapi yang ni tak, sebab dia ada bucu B dan bucu E boleh berkaitkan dengan 2 cara. Dan kita tengok dia punya bucu dan tepi ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dia tak boleh, mesti tepi tu mesti ada kurang 1 daripada bilangan bucu. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh 10. Okay, kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah. Berikan justifikasi anda. Okay, so jadi yang A ni kita tengok, okay, dia bukan pokok kerana bucu dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi tepi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sepatutnya bucu 6, tepi mesti ada 5. Okay, kita tolak 6, tolak 1, so 5. So jadi setiap pasangan bucu boleh dikait dengan pelbagai cara. Jadi dia ada boleh kait dengan pelbagai cara. Okay, kita tengok B pula. Okay, B bucu ada 6. Okay, betul. Tepi dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. So betul lah. Dan setiap pasangan bucu hanya dikaitkan satu tepi saja. Ni syarat dia mesti ada satu tepi sahaja. C pun betul. Okey. Ada 6 bucu, tepi dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap pasangan bucu hanya dikaitkan satu tepi saja. So dia tak sambung-sambung. Contoh S dengan P, Q dengan T dia tak sambung. Okey. Okey, yang D bukan sebab kalau kita tengok sini dia boleh berkaitkan 2. Okey. Dan tak, bukan berkaitkan 2, dia tak bersambung dengan ni kan, arti ni kan. Okey, bucu dia ada 6, tepi dia ada 4. Tak sepatutnya tepi mesti ada 5. Kemudian kita tengok bucu R dan bucu T tidak dikaitkan dengan bucu lain. Ni arti ni dia tak bersambung. Dia tak berkait. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh 11. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, so jadi dia beri bucu dia ada 6. So jadi kita nak lukis, so bucu ada 6. So kita buat bucu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang titik hitamnya dia bucu lah. So tepi dia kita sambungkan. So dia kaitkan ada satu tepi saja. Dia tak ada kait. Kalau ni sama dengan ni tak boleh. Ni sama dengan ni pun tak boleh. So ni jawapan dia lah. Okay, kemudian ni 8. Bucu ada 8. So kita buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita buat tepi je. So jadi bilangan tepi mesti ada 7. Okay. Tepi ada 4. So mesti bucu ada 5. So kita tambah 1 lah. So jadi 5. Betul, kita sambungkan. Okay, betul kat sini tepi ada 9. So bucu mesti ada 10. So kita lukis 10. Dan kita sambungkan 1, 2, 3, 4, 5. Mesti cukup kan 9. Okay. Seterusnya kita pergi kepada contoh 12. Okay, lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberi di bawah. Okay. So jadi kita kena modify. Mana yang kita kena buang. So jadi kita buang yang bahagian yang ini dengan ini. So jadi bucu dia ada 5 dan tepi dia 1, 2, 3, 4. So betul lah, bucu mesti bucu 5. So tepi mesti ada 4. So kita kat tepi dia terlebih 3 lah kat sini. Okay. So yang ini pun boleh. Atau kita boleh buat macam ni. Okay, yang B bucu ada 6. So jadi tepi mesti kita kena hasilkan dia jadi 5 lah. Okay, so jadi kita boleh buat ada 2 cara. 1, 2 ni bentuk tulang ikan atau bentuk macam ni. Okay. So jadi kita boleh buang bahagian ni dengan bahagian ni. Okay. Dia mesti satu arah saja. Okay, kemudian kita pergi kepada contoh 13. Okay, kali ni dia ada pemberat, dia ada nilai. Okay,
Contoh 13, okey, rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Okey. Kemudian lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. So jadi nak pemberat yang minimum lah. Okey, yang pertama kat sini kita tengok ada bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. So jadi bila ada 5, maksudnya dia nak ada 4 bucu. Okey, mestikan ada 4 bucu. Okey, katakan kita contoh langkah 1 lah. Okey, langkah 1. Okey, bucu tepi. Okey, tepi dia ada 7. Okey, kita keluarkan tepi pemberat nilai tertinggi iaitu PQ. Yang ni PQ, QR dan juga PT. Okey. Sorry, mana PTR ni? Okey. Okey, so jadi graf di atas bukan pokok. Okey. Okay, kenapa bukan pokok? Sebab dia masih berkait ni, sambung. Kemudian ni tak bersambung. Okey. So jadi kita kena bucu P tidak dekat dengan bucu lain. Kemudian 3 tepi RCT yang mengaitkan 3 bucu sahaja. Okey, so jadi kita kena ubah. Okey, antara pemberat nilai 19, okey yang ni 19 dengan 25. Pemberat bernilai 19 perlu dikekalkan. Okey, antara 19 dengan 25. Siapa lagi besar? Siapa lebih kecil? Sebab dia nak minimum kan. So jadi 19 kita kena kekalkan lah. Tak boleh ambil 25 sebab 25 dia berat. So kita kena kekalkan 19. Okey. Antara pemberat 12, 14 dengan 17. Okey, ni 12, 14 dengan 17. So yang kita kena kekalkan adalah 12 dan 14. 17 ni besar. So kita boleh buang yang ni. So jadi kita boleh keluarkan 17 dengan 25. Okey. So jadi 1, 2. So jadi yang tinggal 1, 2, 3. Okey, lepas tu yang ni 20. 20 ni kita boleh buang jugalah. Sebab dia kita nak mengurangkan kan. Sebab kita nak ada tepi dia mesti ada 4 je. Okey. Lepas tu jadi dalam sini 1, 2, 3, 4. So jadi kita dapat 19, 20, 12 dan 14. So 25, 20 dengan 17 ni kita buang. Okey. So jadi graf yang terhasil ialah pokok ada satu arah dan ada satu tepi je setiap satu. So jadi jumlah pemberat minimum pokok ni adalah kita campurkan lah 10 campur 12 campur 14 campur 19. So dapat 55. Okey. So jadi cikgu rasa itu saja kelas kita pada hari ni. So jadi cikgu nak kamu cuba buat soalan 1, 2, 3. Soalan 1, 2 dan 3 sahaja ya. Okey, so itu saja. Okey, sekian. Terima kasih.